sekolah kurang murid. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ambil kesempatan untuk membangkitkan isu ini sebab saya rasa perlu diteliti semula prosedur permohonan pertukaran sekolah. Sebab apabila saya baru-baru ini terima permohonannya dan perkara ini, masalah ini telah lama timbul, di mana apabila sebuah sekolah ada ibu bapa berpendapat pengajarannya kurang memuaskan, dia memohon untuk berpindah ke sekolah yang lain. Dan sekolah asalnya, kalau pelajar itu adalah pelajar yang cemerlang, sekolah asalnya kebiasaannya enggan menyokong permohonannya dan mengakibat pelajar itu tidak boleh berpindah ke sekolah yang lain. Sebab borang permohonan pertukaran sekolah perlu diperolehi daripada sekolah asalnya. Dan kalau pelajar yang lemah memohon untuk tukar sekolah atau bermasalah disiplin, sekolah yang baru enggan terima. Jadi timbul masalah sedemikian. Mungkin pihak kementerian boleh meneliti semula prosedur sedemikiannya. Terima kasih Yang Berhormat. Kita sedia melihatlah case by case apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat yang cemerlang, dan guru besar ni tak boleh melakukan sewenang-wenangnya. Kalau ada sebab yang munasabah perpindahan, takkanlah mereka nak menyekat anak mereka mengikut ibu bapa, ya. Jadi kita mengambil maklum tentang perkara ini. Yang Berhormat Bakri pula tanya tentang Yang Berhormat bangkitkan tentang nisbah guru bahasa Inggeris. Saya maklumkan kepada Yang Berhormat, kita kena lihat dari segi enrollment pelajar juga. Dan kita juga kena lihat berapa waktu yang diajar di sekolah jenis kebangsaan dan sekolah kebangsaan. Saya bagi contoh, ya. Kalau ikut sistem lama PPSMI, bahasa Inggeris di sekolah jenis kebangsaan Cina 60 minit. Sekolah kebangsaan 240 minit. Itu dari segi PMP bahasa Inggeris. Dan keperluan guru itu berdasarkan waktu itu. Jadi Yang Berhormat mengesyorkan mengikut nisbah bilangan sekolah itu tak tepat, ya. Kalau SJKC, kalau untuk bahasa Cina, kerana dia lebih pada pengajaran itu, maka option bahasa Cina tu perlu kita tambah, ya, berbanding dengan sekolah kebangsaan. Jadi Yang Berhormat bangkitkan SPMC telah saya jawab tadi, rujuk pada jawapan Menteri tempoh hari. Yang Berhormat juga tanya tentang penterjemahan bahasa Inggeris. Yang saya tak berapa faham, Yang Berhormat cakap bahasa Imbonda. Kemudian Yang Berhormat puji pula Dr. M kata negara-negara lain menggunakan bahasa Inggeris. Jadi saya tak tahu pendirian Yang Berhormat sama ada sokong atau tidak, ya. Jadi saya pun berceau lah bila dengar apa Yang Berhormat hujarkan tadi. Cuma nak maklumkan pada Yang Berhormat, terjemahan buku bahasa Inggeris bagi tempoh 10 tahun 2000 hingga 2010 sebanyak 2721 buku diterbitkan, di mana 8.78% buku dalam sains dan teknologi, iaitu 239 judul, ya. Yang Berhormat Kota Melaka bangkitkan tentang SJKC Ujung Pasir dan SJKC Duyung. Ini saya rasa Kementerian Pelajaran, kalau kita buat pengumuman, kita buat secara rasmi. Kalau mana-mana wakil rakyat, saya tak tahu janji mana, tapi yang penting mungkin ada permintaan, ya. Tapi yang kita janji masa pilihan raya yang terkini ini, kita satu persatu kita realisasikan, ya. Kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab, kita buat apa yang telah kita janjikan, ya. Kota Melaka juga tanya tentang SJKT Ladang Jasin Lalang, ya. Yang ini memang dalam tindakan kita. Saya yakin dalam tahun depan ni bila dana ada, kita akan mempercepatkan. Okey Bakri. Okey. Terima kasih Timbalan Menteri. Di sini saya nak tanya, saya ingin kembalikan ke isu satu pelajar satu sukan. Saya menerima aduan mengenai satu pelajar satu sukan daripada ibu bapa dari kawasan Bakri, di mana semasa satu pelajar satu sukan dilaksanakan, semua murid-murid diarahkan oleh guru besar mengadakan maraton di jalan raya tanpa pengawalan polis trafik. Saya minta Timbalan Menteri jelaskan, adakah kementerian sedar tentang keselamatan murid-murid semasa sekolah melaksanakan program ini? Saya faham soalannya. Juga aktiviti sukan melibatkan di luar sekolah merupakan tanggungjawab guru besar atau ketua mendapatkan bantuan daripada pihak polis, khususnya pihak polis trafik. Ini demi keselamatan pelajar-pelajar. Okey, itu memang kita ada garis panduan yang jelas.
Okey? Okey, Menteri, soalan yang kedua. Tak apa, jangan buat satu-satulah. Sudah Yang Muhammad lah, tak sudah. tak Yang Muhammad bangkitkan Bakri, itu, sudah, saya Yang teruskan. Okey? Yang Muhammad sedang bangkitkan tentang kerajaan negeri beri tanah 30 September 2011. Okey? Cuma saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, setakat ini saya belum nampak lagi apa yang dimaksudkan tanah kurniaan kerajaan negeri kepada LPS tersebut, ya. Biasanya kalau berlaku di negeri lain, kalau di negeri Johor, mereka akan hantar orang 5A dan mereka juga ada yang berikan hak milik kepada secara pajakan, ada yang secara pajakan kepada lembaga pengurus sekolah. Dan saya nak pastikan, saya tak pasti, kerajaan negeri Selangor bukan bagi surat sokongan. Kalau itu tanah hak milik kerajaan negeri, mereka ada kuasa mutlak. Okey? Jadi saya masih menunggu lagi kalau ada hak milik telah diberikan dan ada permohonan daripada sekolah itu, baru kita boleh mula proses, ya. Maksudnya setakat ini tak ada permohonan dari pihak sekolah. Termasuk tanah itu tak ada. Tanah memang di bawah kerajaan Selangor. Bukan, itu diumumkan melalui surat khabar, ya. Cuma saya nak tahu, kalau kita kata ada tanah, mesti bersertakan tanah di mana. Kalau secara pajakan dan kerajaan negeri, Exco, kalau MMK telah meluluskan ke semua ini. Tak ada masalah, boleh Yang jumpa saya. Berhormat, surat sudah kerajaan Selangor sudah tulis surat kepada Ketua Setiausaha Penjabat Menteri Pelajaran. Saya ada sesalinan surat tersebut. Mungkin Timbalan Menteri tak dapat. Saya boleh bekas satu salinan Bukan, nanti. tapi yang penting Yang Muhammad, saya cakap bukan tulis surat. Bila kita nak serahkan Yang Muhammad, hak milik, saya minta Yang Muhammad 7.15 habiskan Yang Muhammad. okey. Bila Yang Muhammad kata surat hak milik itu kena serahkan ataupun sekurang-kurangnya salinan, ini adalah hak milik yang kita bagi pada sekolah, dan itu baru kata kita bagi. Kalau kata sekadar sokong sekolah tu dapat, itu bukan kurniaan, ya. Saya tak tahu, saya sebab ini tak berani nak cakap, ya. Okey, yang lain-lain telah saya jawab, SPMC dan reserve sekolah telah saya jawab. SMPC RM100 belum, SMPC. sekejap, itu saya dah jawab, masa Yang Muhammad tak ada. Saya duduk di sini. Yang Muhammad baca surat tadi, seorang guru besar memegang duit yang banyak. Saya nak maklumkan Yang Muhammad, kita dah minta semua sekolah supaya dapatkan escort daripada polis. Itu kita arahkan PPD, pastikan keselamatan mereka. Jadi saya tak tahulah kalau perkara itu berlaku, memang menduka citakan, tetapi atas faktor keselamatan, kalau duit yang dikeluarkan begitu banyak, perlu berbincang dengan ketua polis daerah, ya. Air bersih ni telah, saya rasa kita dah jawab sebelum tu. Tentang Timbalan Menteri, Timbalan Ketua Pemuda MCA yang serah RM100 itu Yang di Muhammad, Negeri Sembilan. Yang Muhammad, saya nak maklumkan kepada Yang Muhammad, Timbalan Ketua Pemuda bukannya di Negeri Sembilan, itu Dr. Mahansun di Negeri Perak. Nombor satu, fakta tak betul. Kedua, Yang Muhammad baca Naik Pengetua MCA. tak apa, sekarang Yang Muhammad betul Naik kata apa? Ketua Pemuda MCA. Saya belum Terima habis, kasih Yang kerana membetulkan Muhammad. saya, tetapi saya harap boleh dapat satulah jawapan yang terus terang lah. Saya nak jawab Yang Muhammad. Okey. Yang Muhammad, kalau masyarakat di Port Dickson, selalunya kalau saya pergi, saudara Yit ini sebenarnya dijemput. Dia ini seorang yang agak popular. Sebab selalu sekolah nak derma, dia pergi cari duit. Itu yang menyebabkan sekolah penjemput mereka. Dia bukan sekadar jadi ahli pemuda. Pada waktu yang sama, dia juga adalah seorang pemimpin tempatan, penyaras di kawasan itu. Jadi tidak ada masalah. Saya pun tak ada keluar satu arahan kata Pakatan Rakyat tak boleh pergi sekolah. Jadi saya rasa jangan wujudkan itu sebagai satu isu dan boleh menjatuhkan imej kerajaan, ya. Bestari satu net telah saya jawab tadi. Saiz bilik darjah 35 itu secara ideal, tetapi kita ada masalah dari segi kekangan nak bina banyak bilik darjah. Penjelasan Penyelamat. Okey. Tak ada, saya tak ada masa.